Perlu pakai mic ya? Tak payah tak payahlah. Okey, jadi ini seminar pertama saya selepas keluarnya buku terbaru saya, Wang Emas. Sekejap saya ambil belakang. Mana buku? Okey, tuan-tuan dan puan, saya menulis tentang emas sejak tahun 2010. Dari sudut pengalaman, saya dah membimbing lebih 4,000 pembeli emas secara langsung. Secara tak langsung mungkin dah lebih 10,000 lah. Okay. Dan saya mula buat talk tentang emas ni tahun lepas. Jadi berdasarkan pengalaman saya sejak tahun 2010 dengan emas, macam-macam pengalaman pengalaman start beli, harga terus naik konsisten, harga mendatar, harga jatuh beberapa tahun, 3 tahun. Okay. Jadi pengalaman saya tu saya bukukan dalam ni lah. Buku ni, Wang Emas ni buku bacaan tentang emas yang ringan. Dia bukan banyak kajian-kajian, tapi saya lebih banyakkan pengalaman-pengalaman. Pengalaman saya dan pengalaman ramai pembeli-pembeli emas yang membeli melalui saya lah. Okay. Jadi saya menulis wang emas ni sebenarnya kombinasi antara keuangan dan emas. Maksud saya bercakap emas dari perspektif kewangan, bukan emas secara terasing. Sebab kadang-kadang banyak juga bila penulis-penulis emas ni, bila dia bercakap tentang emas, dia emas saja. Dia tak ada kaitan dengan kewangan yang lain lah. Okey, emas ni sebenarnya salah satu daripada alat untuk kita membina kekayaan. Dia salah satu daripada alat kewangan. Dari sudut kita nak membina kekayaan, bagi saya emas saja tak cukup. Emas saja tak cukup. Emas bukanlah segala-galanya, tapi emas ni salah satu daripada portfolio kewangan yang setiap kita mesti ada. Bagi saya, setiap orang mesti simpan emas. Kalau ikut pakar kewangan Azizi Ali, dia sarankan 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. 10% maksudnya kalaulah harta tuan-tuan dan puan bernilai katalah 500,000, campurlah semua harta, duit, tanah, rumah, semua contoh ada 500,000, maka 50,000, nilai 50,000 perlu disimpan dalam bentuk emas. Itu pakar kewangan Azizi Ali lah. Jadi saya pun saya setuju dengan pendapat beliau. 10% kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Okey, emas banyak kegunaan, banyak manfaat emas dari sudut kewangan. Malam ni saya akan sentuh. Okey, siapa yang first time datang seminar Public Gold? First time seminar Public Gold? First time. Ramai juga. Siapa yang first time dengar talk daripada saya? Oh, lagi ramai. Okey, tahniah yang hadir. Okey, tuan-tuan dan puan, saya buku ni saya tulis, dan dalam seminar-seminar saya pun saya suka bercakap manfaat simpan emas selain daripada beli harga rendah, jual harga tinggi. Sebab sebelum ni, daripada 2010, banyak speaker bila bercakap tentang emas, dia hanya fokus kepada beli harga rendah, jual harga tinggi. Maksud beli sekarang, berapa prediction harga akan datang. Jadi kalau harga emas tak naik tu, seolah-olah emas tu tak guna. Okey, tahun 2010 ke 2011 harga emas naik sekitar 30%. Okey, jadi masa tu semua orang happy lah. 2010, 2011, bukan 2010, daripada 2008 ke 2011 harga naik konsisten. Jadi kalau beli sekarang, jual 6 bulan akan datang, kita boleh katakan confirm untung. Jadi masa tu macam-macam teknik lah keluar pelaburan emas ni. Buat loan beli emas, last kali loan boleh settle, emas dapat percuma dulu. Pajak emas, beli pajak dipanggil teknik rempit emas. Jadi banyak teknik yang dulu bila harga emas mula jatuh daripada 2012, 13, 14, 15, teknik tu dah tak relevan dah. Teknik dia dah tak relevan. Tapi ramai yang tak belajar tentang emas, dia pergi dekat blog, dia baca, okey terus buat. Dia lingkup. Jadi tahun 2012 ke 15 harga emas boleh dikatakan jatuh secara konsisten. Jatuh. Tahun bila saya ingat dia pernah jatuh sampai 27% setahun. Ramai yang mula, bila harga emas jatuh, ramai yang mula tinggalkan emas. Dulu asalnya labuh hartanah beli emas.
Oh, balik kepada hartanah. Dulu labur saham, beli emas. Oh, tinggal emas, balik semula kepada saham. Masa tu baru orang realistik. Harga emas bukan sentiasa naik. Ada juga turun. Tapi saya membeli emas daripada 2010 sampai sekarang. Tiap tahun saya memang beli. Boleh katakan hampir setiap bulan saya memang beli emas. Jadi bila saya diminta jadi penceramah rasmi Public Gold tahun lepas, saya mula bercakap manfaat simpan emas selain daripada beli harga rendah jual harga tinggi. Jadi nanti saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan kenapa saya konsisten beli emas walaupun harga emas tak naik. Okey. Okey, ini buku tulisan saya, Zero Hutang dan Wang Emas. Wang Emas ni baru keluar awal bulan ni. Di Popular saya rasa dah ada dan banyak kedai buku belum ada lagi. Okay, buku ni saya rasa buku tentang emas yang paling murah dekat Malaysia. Harga RM25 saja. Sebab saya tulis ni bukan untuk buat duit. Saya tulis buku sebab saya rasa bila saya buat seminar, saya rasa tak lengkap. Sebab seminar saya selalu saya sampaikan sekurang-kurangnya ada 2 bahagian. Hari ni bahagian pertama. Jadi bila saya buat seminar ada yang datang lewat, ada yang datang seminar yang tak boleh fokus. Jadi balik pun banyak ilmu yang tertinggal. Jadi bila saya rasa saya tulis buku ni, siapa yang datang lewat pun beli buku balik baca, insya-Allah boleh faham lah. Siapa yang dengar salah faham, baca balik boleh faham balik. Kadang-kadang sebenarnya yang penting siapa yang baca kena datang seminar. Kadang-kadang dia baca dia faham lain. Datang baru dia faham yang betul. Nak faham cepat datang seminar. Nak faham dengan lengkap baca buku. Okey, itu kombinasi yang bagus lah. Okey, ini buku Wang Emas, ni Zero Hutang. Zero Hutang ni cerita bagaimana saya bebas daripada hutang. Bagaimana hidup, saya rasa hidup lebih senang walaupun tanpa hutang. Saya bebas hutang tahun 2007. Ini pengalaman saya. Okey, bagaimana saya bermula ni saya tak nak cerita sebab kita dah lewat. Saya akan cerita manfaat simpan emas selain daripada beli harga rendah jual harga tinggi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya pengalaman saya tengok sekurang-kurangnya ada 10 manfaat simpan emas selain daripada beli harga rendah jual harga tinggi. Okey, emas satu daripada banyak alat kewangan. Dia tak ada istilah pelaburan terbaik emas pelaburan terbaik, itu tak betul. Hartanah pelaburan terbaik, tak betul juga. Saham pelaburan terbaik, tak betul juga. Dia terbaik tapi dari 1-2 aspek. Emas terbaik 1-2 aspek, hartanah terbaik 1-2 aspek, saham terbaik 1-2 aspek. Jadi dalam konteks membina kekayaan, bagi saya kita kena belajar semua lah. Belajar semua. Jadi berapa banyak bahagian kena simpan emas, berapa banyak bahagian kena simpan hartanah. Tuan-tuan nak labur dalam saham, berapa banyak bahagian kekayaan kita dilaburkan dalam saham. Okay. Saya akan bercakap tentang emas saja kali ini. Okey, emas satu daripada banyak alat kewangan. Kita nak kaya, bagi saya emas saja tak cukup. Dia emas terbaik dari 1-2 aspek. Contohnya, emas dia terbaik sebab dia aset fizikal yang mampu milik. Aset fizikal tapi semua orang boleh beli. Pelajar pun boleh beli. Sebab sekarang ni dekat market dah ada item sekecil 1 gram. Saya ingat masa saya mula tahun 2010, paling kecil yang ada dalam market hanyalah 1 dinar. 1 dinar 4.25 gram. Sekarang item yang paling kecil 1 gram. Setengah gram pun ada. Tapi setengah gram tu dia bukan item untuk simpanan. Dia lebih kepada koleksi ataupun nak bagi hadiah. Jadi beli setengah gram tu bukan item pelaburan. Sebab harga per gram tu dia sangat mahal. Okey. Okey, emas dia terbaik sebab emas aset yang mobile, maksud berlaku apa-apa kepada ekonomi atau politik negara, hatta berlaku peperangan sekalipun, emas kita boleh bawa lari. Harta lain semua tak boleh bawa lari. Dia terbaik dari aspek tu. Emas terbaik dari aspek dia aset yang cair. Maksudnya bila nak pakai duit, kita boleh dapat duit on the spot. Dia terbaik dari sudut tu. Hartanah, bagi saya hartanah terbaik. Hartanah terbaik sebab kita ada pendapatan, ada cash flow. Kita beli hartanah, kita sewakan, kita dapat pendapatan. Emas tak ada pendapatan. Siapa yang beli emas tapi ejen tu cakap ada pendapatan, angkat kaki lari cepat-cepat. Itu confirm skim cepat kaya bertopeng kat emas. Emas tak ada pendapatan.
Kalau tuan-tuan puan-puan beli emas dengan harapan boleh dapat pendapatan macam dividen, ASB ke tabung haji, itu salah. Emas bukan aset yang boleh jana pendapatan. Okey. Hartanah dia bagus, cerita pasal hartanah lagi. Hartanah bagus sebab kita boleh dapat satu hartanah dengan hanya bermodalkan 10 ke 15% saja. Kita dah boleh dapat equity pegangan sebanyak 100%. Bank boleh bagi pinjaman untuk orang yang beli hartanah. Beli emas, bank tak boleh bagi pinjaman. Okey. Apa lagi? Saham dia terbaik, tapi dia terbaik dari aspek siapa nak trade, buy low sell high, buy low sell high. Saham bagus sebab dia tak ada transaksi fizikal. Dia banyak online, dia tak ada fizikal. Emas kalau nak trade dia ada masalah sikit sebab transaksi fizikal. Harga naik, kita nak kena datang office public gold, serah emas. Beli, kena datang office public gold, ambil emas. Okey. Dan semua bagi saya, semua aset kewangan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey. Jadi dalam konteks bina kekayaan kita kena belajar semua, kita tengok mana yang sesuai dengan matlamat kewangan kita masing-masing. Okey, saya tak boleh cakap emas yang sesuai untuk semua. Contohnya tuan-tuan puan-puan umur pencen, nak satu pelaburan yang boleh ada pendapatan bulan-bulan, emas tak boleh. Emas tak boleh. Okey, kalau nak selamatkan duit dari sudut nilai jangka panjang, emas boleh. Beli emas, ekonomi kita ringgit jatuh tunggu terbalik pun nilai kekayaan kita kekal. Okey. Okey, 10 cara memanfaatkan emas. Yang pertama sekali, okey, emas boleh dijadikan simpanan untuk dilupakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut pakar kewangan, setiap kita mesti ada bahagian simpanan yang dipanggil simpanan untuk dilupakan. Asas membina kekayaan ialah mesti menyimpan. Berapa besar pun pendapatan, kalau tak menyimpan memang tak akan kaya. Pendapatan, contoh pendapatan RM10,000. Seremban ni kalau pendapatan RM10,000 besar ke kecil? Sederhana Okey, pendapatan RM10,000. RM10,000 ni besar Okey, bagi orang kebaikan RM10,000 ni besar. Kalau RM10,000 belanja pun RM10,000, memang tak akan kaya. Bekerja lah berapa puluh tahun pun tak akan kaya. Masuk 10, keluar 10. Masuk 10, keluar RM10,000 setiap bulan. Boleh jadi Boleh. Mana datang RM1? Kad kredit, personal loan, ni hutang beli perabot tu. Okey. Kalau macam ni trend berbelanja, makin lama makin miskin. Berapa besar pun pendapatan, makin lama makin miskin. Jadi asas membina kekayaan ialah mesti simpan sebahagian daripada pendapatan. Contohnya pendapatan RM10,000. Kalau ikut pakar kewangan, mesti simpan sekurang-kurangnya 10%. 10%. 10% maksudnya RM1,000. Ekstra baru belanja. Tapi kesilapan ramai orang menyimpan, dapat pendapatan RM10,000, belanja dulu. Lepas tu cek hujung bulan, ada ekstra tak? Kan selalu buat macam tu kan? Selalu ada ekstra tak agak-agak? Tak ada. Ni kesilapan ramai orang bila menyimpan. Kaedah menyimpan dapat pendapatan, potong dulu untuk simpanan, ekstra baru belanja. Kalau tunggu duit lebih, memang kita tak akan ada duit lebih. Katalah pendapatan RM10,000 ni, suatu hari nanti pendapatan meningkat jadi RM30,000. Kalau guna teknik yang sama, RM30,000 ni pun tak boleh menyimpan tau. Sebab dulu pendapatan saya kecil RM4,000 macam tu. Tapi bila pendapatan RM10,000 saya rasa kecil. Cecah RM30,000 pun masih rasa kecil. Maksudnya duit ni sentiasa tak cukup. Jadi disiplin kita menyimpan, dia mesti sebahagian ekstra tu simpan dulu, belanja selebihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai yang menyimpan, kesilapan pertama tunggu duit lebih. Yang kedua, dia dah buat potongan RM1,000 sebulan. Contoh RM1,000 sebulan dah bagus. Buat potongan masuk dalam tabung haji, ASB dah bagus. Tapi masalahnya simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Potong awal bulan, akhir bulan keluar balik. Kan biasa kan berlaku macam tu? Potong awal bulan, akhir bulan keluar balik.
Simpan sikit-sikit sekali keluar banyak. Sebab tu sikit-sikit lama masih sikit. Sebab tu pakar kewangan sebut, dia kata kita mesti ada simpanan untuk dilupakan. Simpan dah lupa. Kalau tuan-tuan dan puan simpan dalam tabung haji, bagus. Tapi dia tak boleh link dengan ATM. Kan boleh link kan? Dengan bank Islam, dengan bank rakyat, dengan Maybank. Tak boleh link. Tak boleh link ada kad, tak boleh. Simpan dah lupa. Lepas tu tak boleh selalu update. Kan, simpan selalu update. Pun khas juga. Tambah, kita akal makin panjang, betul tak? Banyak duit, kita panjang akal untuk belanja. Jadi, emas boleh dijadikan sebagai simpanan untuk dilupakan. Pengalaman saya beli emas daripada 2010 sampai sekarang saya tak pernah jual. Salah satunya, emas ni bila kita beli, dia hilang nombor, tak ada nombor. Jadi apa saja kita nak belanja, dia tak match tau. Kalau ada nombor dalam akaun, bila nak belanja, kita cek, wah, katalah nak belanja tu 5,000. Tengok dalam akaun, adalah 15,000. Dia match. Emas tak ada. Emas hanya dia ada kepingan-kepingan yang kita akan kira setahun sekali saja untuk kira zakat. Itu cara saya. Setahun sekali baru saya cek. Nak simpan, beli emas. Lepas tu nak kira berapa banyak emas, setahun sekali. Okey. Emas boleh jadikan sebagai simpanan untuk dilupakan. Simpanan yang berkesan mesti paksa dan lupa. Dia tak boleh simpan ingat-ingat. Okay. Ini saya rasa kan manfaat yang paling besar yang saya nampak orang menyimpan emas ialah ni. Simpan, sayang nak jual. Harga naik pun rasa sayang. Harga naik sayang nak jual. Okey. Okey, bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas, saya showkan jangan letak cita-cita yang terlalu besar. Contoh nak beli gold bar 100 gram. Bagus, ada cita-cita. Tapi bagi saya, orang yang menyimpan dalam jumlah yang kecil dan konsisten itu lebih baik. Kan? 1 gram 1 bulan. Saya selalu promote 1 gram 1 bulan sebab saya rasa tuan-tuan katalah nak menyimpan 1,000 sebulan dapat je pendapatan sebahagian daripada 1,000 ni keluar, beli 1 gram. Simpan dengan public gold. Nak keluar fizikal pun boleh. Beli 1 gram. Ekstra nak simpan dalam tabung haji SB, terpulang. Sebab saya sure tuan-tuan beli yang 1 gram tu, duit tu memang tak pakai. Takkan pakai. Okay? Jadi, jangan letak cita-cita terlalu besar nak beli 100 gram. Bagus cita-cita. Tapi mulakan yang kecil tapi konsisten. Dia macam perlumbaan antara arnab dengan kura-kura. Siapa menang? Arnab dengan kura-kura? Kura-kura menang. Siapa laju lari? Arnab lagi laju. Tapi kura-kura juga yang menang. Sebab konsisten. Saya pengalaman saya daripada 2010, banyak saya tengok orang beli emas dia nak cari harga terbaik. Tunggu harga terbaik. Ada duit simpan dulu, tunggu harga terbaik. Bila sampai dapat harga terbaik, apa yang berlaku? Duit dah habis. Lebih baik ada duit untuk simpanan jangka panjang tu beli emas. Orang yang macam ni lebih kaya berbanding orang yang buy low sell high, buy low sell high, buy low sell high, last sekali duit tak ada, emas pun tak ada. Orang yang menyimpan, emas ada, confirm duit ada. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, emas boleh jadi alat untuk kebocoran wang. Sebab bila kita simpan emas, bila nak pakai duit, kita kena sama ada jual atau pajak dulu emas. Itu dipanggil tempoh bertenang. Dalam nak belanja ni, kalau ikut pakar kewangan, nak belanja apa-apa, kita mesti ambil tempoh bertenang. Dia tak boleh rasa nak beli, tu beli. Antara sebab kenapa bahaya pakai kredit card ni, sebab kita rasa nak beli, terus beri swipe dan tak rasa duit tu keluar. Itu bahaya kredit card. Tapi kalau emas, kalau nak beli, kita terpaksa jual dulu ataupun pajak dulu emas untuk dapat duit on the spot. Selalunya bila kita dah lalui tempoh bertenang tu, kita rasa sayang lah nak jual emas. Pengalaman saya kan, orang tak jual emas untuk hal yang remeh-temeh. Nak tukar sport rim baru, nak tukar langsir, tak ada. Emas selalunya kalau orang jual emas, dia ada hal yang sangat mustahak. Kalau dia jual emas, biasanya duit lain dah tak ada. Kalau emas dah tak ada, biasa akhir sekali dia akan jual rumah atau tanah. Emas ni aset yang paling akhir biasanya orang akan jual. Okey. Emas boleh jadi alat untuk kebocoran wang. Okey.
Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siapa yang kat sini pernah beli emas public gold kat tangan? Pernah beli emas public gold kat tangan? Okey, saya nak tanya yang pernah beli Okey, masa first time tuan-tuan dan puan-puan dapat emas public gold, beli dan emas tu dapat kat tangan bukan account gap account gap dan keluarkan simpan sendiri. Okey, first time bila dapat emas, apa yang terfikir? Bila dapat emas yang cantik ni, apa yang first fikir? Akak belakang? First time masa dapat emas, tak ada perasaan? Apa perasaan masa tu? Risau takut hilang. Betul? Lagi? Seronok. Excited sebab dapat emas Lagi? Takut. Saya risau dan takut. Lagi? Sayang. Nak kumpul lagi, ada tak rasa nak beli lagi? Dia seronok emas ni pada mengumpul. Dapat wah cantik, nak tambah lagi. Perasaan saya masa saya dapat emas ni takut. Sebab saya rasa, ini barang mahal ni. Sebelum saya ambil emas dekat office Papigo Sunway, saya buka dulu safe box. Papigo Sunway bawah dia ada safe deposit box Saya buka dulu, ambil emas, masuk dalam safe deposit box, balik tangan kosong. Sebab kita rasa emas ni barang yang mahal. Walaupun 1 dinar. 1 dinar ni dalam 800. 800 tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi minum kedai mamak, boleh tak 1 dinar emas ni letak atas meja ni? Boleh tak sambil sembang-sembang letak atas meja? Tak boleh kan? Tapi handphone, iPhone 2,000 lebih, 3,000, relax je kan? Sambil sembang letak atas meja. Maksud apa? Kita rasa emas ni barang yang mahal. Dapat kita rasa seronok, nak kumpul. Sebab tu emas ni, okey, tiba-tiba harga, siapa yang dah simpan emas lama harga emas naik. Masa tu apa yang terfikir? Rasa nak jual ke? Apa rasa macam tu? Tak nak jual. Itu masalah ramai penyimpan emas. Termasuk saya. Harga naik, saya nak jual. Harga turun, menyesal tak jual. Tapi sebenarnya saya nak jual tu, itu dipanggil magnet kekayaan. Emas dikatakan magnet kekayaan, bukan beli emas harga emas naik. Sebab emas bila kita dapat, kita nak rasa nak kumpul, nak simpan, nak protect, tak nak bagi orang tahu. Harga naik, sayang pula nak jual. Berbeza dengan naluri kita pada duit. Okey, katalah tuan-tuan perempuan dapat bonus 800. First yang fikir apa kak? Belanja. Lagi? Belanja, makan, nak. Last kali kalau ada extra baru simpan, betul tak? Itu naluri kita pada duit. Seronok duit ialah pada belanja. Seronok emas pada menyimpan. Dari sudut psikologi, duit kita dah kalah dah. Sebab tu pengalaman saya tengok. Cuba tuan-tuan perempuan perhati orang yang meninggal dunia. Cuba cek saudara mara yang meninggal dunia, apa harta yang diwariskan. Saya percaya cash tak banyak. Cash hanya cukup untuk urusan kematian dia je. Harta yang diwarisi selalunya tanah, rumah atau emas saja. Sebab aset-aset fizikal ni kita tak fikir untuk belanja. Kita contoh tuan-tuan, saya labu hartanah pun saya beli beli hartanah. Dah beli, walaupun untung, nak jual tu sayang. Saya beli hartanah, saya rasa nak beli. Ada satu rumah saya beli tu dekat Cyberjaya. Kononnya beli nak disewakan. Bila beli rumah tu sangat cantik, tak jadi sewa pula. Buat cantik-cantik jadi weekend house. Sebab harta-harta begini kita sayang. Tapi duit kita tak rasa macam tu. Duit tarik sikit-sikit. Sikit-sikit tak terasa. Lama-lama duit tu habis. Okey. Seterusnya. Okey, emas boleh jadikan dana kecemasan. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau ikut pakar kewangan, simpanan pertama yang kita perlu cukupkan ialah dipanggil dana kecemasan. Dana kecemasan ni jumlah dia 3 hingga 6 bulan pendapatan. Kalau pendapatan RM10,000, at least kena ada dana kecemasan berjumlah RM30,000. Kalau pendapatan kecil RM2,000, maksudnya RM6,000. Dia bukan berapa jumlah, yang penting berapa jumlah pendapatan, berapa bulan. Pendapatan RM10,000, mesti ada saving sekurang-kurangnya RM30,000 dalam akaun. Sepatutnya dana kecemasan ni simpan dalam bentuk tunai di bank. Okey. Siapa yang belum ada dana kecemasan yang cukup, sepatutnya dia belum melabur.
Tuan-tuan bacalah, pergilah belajar dengan mana-mana guru pelaburan, guru kewangan. Semua guru-guru kewangan dan pelaburan ni tak recommend kita melabur selagi tak ada dana kecemasan. Okey. Dana kecemasan ni tujuan dia, okay, anything happen, kita tak perlu jual pelaburan. Antara kenapa sebab kenapa ramai yang beli emas dia takut dengan harga naik turun. Saya beli emas daripada 2010, harga turun saya happy je. Tapi siapa yang beli emas dengan duit dana kecemasan, harga turun dia susah hati, harga turun dia susah hati, turun lagi susah hati. Lepas tu dia takut harga turun, dia pun jual. Lepas jual harga naik balik. Kenapa berlaku macam ni? Sebab bila kita tak ada dana kecemasan, kita tak realistik dengan investment. Kita nak buat decision tu tak realistik, takut. Okay? Tapi bila ada dana kecemasan, tuan-tuan melaburlah dalam saham ke emas ke apa semua, kita akan lebih rasional untuk buat decision tentang pelaburan. Okey. Cumanya ramai yang masalah saya percaya ramai yang tak cukup dana kecemasan. Sebab saya pernah hadir satu talk Irfan Khairi, dia buat satu survey dalam satu auditorium, saya ingat dalam tu ada 200-300 orang. Okey, dia minta semua berdiri. Dia cakap, okey, siapa dekat sini kalau hilang sumber pendapatan, hilang pekerjaan sekarang ni, dia masih boleh survive dalam tempoh sebulan. Sebahagiannya duduk. Maksudnya dia tak boleh survive. Okey. Siapa yang tak boleh survive, duduk. Siapa yang boleh survive, okey, dia tanya lagi, siapa yang boleh, kalau hilang sumber pendapatan sekarang, hilang pekerjaan, dia masih boleh survive 3 bulan. Ramai yang duduk. Bila akhir sekali ditanya siapa yang kalau hilang sumber pendapatan, dia masih boleh survive 6 bulan. Sebahagian besarnya duduk. Tinggal saya rasa tak sampai 20% yang masih boleh survive. At least 6 bulan pendapatan, 6 bulan kalau dia hilang pekerjaan. Maksudnya majoriti belum ada dana kecemasan. Dana kecemasan yang paling ideal adalah 6 bulan. Sebab tu saya percaya ramai orang beli emas, saya rasa dia salah strategi. Sebab dia start beli tu terus nak melabur. Contohnya beli 1 dinar, nak buat pelaburan. Dana kecemasan tak ada lagi. Kalau harga emas tu naik pun tak ke mana juga kekayaan dia. Jadi emas boleh dijadikan simpanan dan emas boleh jadikan pelaburan. Bagi siapa yang belum ada dana kecemasan, beli emas bagi saya beli emas untuk simpanan. Beli simpan. Dah cukup 6 bulan pendapatan, baru boleh fikir beli emas untuk pelaburan. Okey. Bagi siapa yang simpan duit tak pernah cukup untuk dana kecemasan, dia boleh jadikan emas sebagai dana kecemasan. Boleh jadikan emas sebab emas kalau kita perlukan tunai, kita boleh dapat cash on the spot. Sama ada kita jual ataupun kita bajak je emas tu. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, emas boleh jadikan backup belanja hangus. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan perempuan nak beli phone Dia ada 2 cara. Pertama sekali, keluarkan duit saving dalam bank, pergi beli phone. Katalah phone ni 2,000. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, tuan-tuan perempuan ada gold bar, katalah 20 gram, pergi pajak dekat Arahnu, dapatkan cash 2,000, pergi beli phone. Okey, sekarang ni phone ada dekat tangan, emas ada dalam Arahnu. Bulan depan ada duit ekstra, apa yang agak-agak yang kita akan fikir? Tebus emas dulu. Akhir sekali phone kita dapat, emas dapat balik. Walaupun ada charge, bagi saya lebih berbaloi berbanding kita ambil duit 2,000 daripada akaun, terus belanja beli phone. Akhir sekali agak-agak bulan seterusnya kita akan fikir tak ganti balik duit yang kita ambil tu? Tak. Maksudnya kalau emas boleh jadikan backup untuk belanja hangus macam ni. Sebab pengalaman saya, ramai orang dia boleh disiplin bayar hutang, tapi tak ramai yang boleh disiplin menyimpan. Bayar hutang boleh disiplin, menyimpan tak boleh disiplin. Contoh beli kereta bayar bank 500 bulan selama 7 tahun. Boleh miss tak bayar kereta? Boleh tak? Tak boleh. Mesti bank contact punya, bank follow up. Tak bayar lagi, bank datang tarik kereta, betul tak? 7 tahun tak pernah miss. Okey, katalah kereta dah habis bayar 7 tahun.
Agak-agak bulan depan boleh tak bayar menyimpan secara disiplin 500 bulan? Agak-agak boleh tak? Ramai tak boleh. Selalunya ada ekstra dia buat apa? Beli kereta baru. Antara kebocoran kekayaan yang besar ialah beli kereta. Contoh tuan-tuan dan puan beli kereta harga 50,000. Lima tahun akan datang, agak-agak berapa nilai kereta ni? Berapa? Agak-agak lah 30 Saya rasa kurang lagi. Mungkin 20 lebih. Mungkin 25. Sini kita dah rugi 25,000. Campur interest bank lagi, mungkin kat sini kita dah habis 30,000. Tapi ramai orang tak perasan ni 30,000 ni. 30,000 tu boleh beli satu properti bernilai 300,000. Okey. Sebab tu antara punca kebocoran kewangan yang terbesar yang saya nampak ialah tukar kereta. Okey. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kalau ada soalan tu tanya tak payah tunggu di akhir rancangan, takut terlupa. Ada soalan tak terus tanya. Okey, terus silakan Cik Arif. Saya nak tanya tak pendapat. Okey, kalau kita ada sejumlah emas, dengan jumlah emas yang kita ada tu, kita boleh langsaikan hutang kereta. Okey. So better untuk simpan untuk emas tu ataupun jual emas langsai hutang. Okey, macam ni. Okey, terima kasih soalan. Soalan yang bagus. Okey, hutang ni dia ada hutang yang positif, ada hutang yang negatif. Ada hutang yang membuatkan kita kaya, ada hutang yang membuatkan kita miskin. Hutang ni dia macam pisau. Bukan salah pisau, salahnya siapa yang guna pisau tu. Pisau kalau kita bagi dekat chef yang hebat, dia boleh menyediakan makanan hidangan yang sangat enak. Pisau kalau bagi kat budak-budak, pisau tu akan mencederakan dia. Tapi saya percaya 80% orang yang berhutang ialah hutang yang memiskinkan dia. Sebab ramai orang tak ada knowledge, tak ada ilmu tentang hutang. Terlalu banyak kes yang saya jumpa, especially kaki tangan kerajaan. Government kan senang buat loan. Kawan buat loan, dia pun buat loan juga. Dapat duit loan tu macam duit bonus. Dia macam budak-budak. Dia rasa wah happy dapat loan. Belanja, last kali dia nak terpaksa dia yang kena bayar 10 tahun, berbelah-belah tahun baru habis hutang. Jadi bagi saya ramai orang tak ada knowledge tentang hutang. Hutang ni saya introduce tentang hutang. Saya penulis buku Zero Hutang. Hutang tuan-tuan perempuan beli properti. Contoh beli hartanah. Harga 100,000. Katalah 100,000. Agak-agak 5 tahun akan datang berapa nilai hartanah ni? Mungkin boleh pergi 150,000 lah. Sikit je naik. Maksudnya hutang bank 100,000 tapi akhir sekali kita boleh jual 150,000. Hutang makin lama makin susut. Lepas 5 tahun mungkin hutang tinggal 90,000. Mungkinlah tinggal 80,000. Tak, 90,000 lah. Tapi bila kita jual masa tu, kita boleh dapat 150,000. Maksudnya kita ada ekstra 60,000. Ini hutang yang membuatkan kita makin kaya. Hutang beli kereta, ini hutang membuatkan kita lebih miskin. Beli harta, tuan-tuan, perempuan beli hartanah dan disewakan, belilah jutaan ringgit pun tak apa. Tapi kena uruslah. Dengan syarat sewaan tu boleh cover bayar ansuran bank. Okey, kalau dalam keadaan macam tu, buku Zero Hutang yang saya tulis tu fokus kepada melansaikan hutang-hutang negatif. Bukan hutang positif hutang-hutang negatif. Kalau ada simpanan emas yang banyak, saya punya personal opinion, cukup kekalkan simpanan sebanyak 3 bulan pendapatan. Katalah 10,000 pendapatan 10,000, ada saving 30,000. Tapi katalah saving ada 50,000. Dana kecemasan cukup 30,000. Ekstra 20,000 tu guna buat lansai hutang. Kekalkan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kalau ada emergency, kita tak payah buat hutang baru. Ikut pakai itu saya punya personal opinion. Kekalkan 3 bulan, ekstra lansai ke hutang.
Bila tuan-tuan dan puan bebas daripada hutang, feel tu lain, perasaan kita lain. Kita akan lebih bersemangat untuk jadi lebih kaya berbanding kita drag hutang tu terlalu panjang. Okay, siapa yang dah bebas hutang, dia punya kekayaan dia akan grow sangat cepat. Okay, buat benda tu. Okay, bagus soalan tu. Okay, sebab tu sebenarnya dalam buku saya ada tulis soalan tu pun ada dalam ni. Sebab tu saya banyak tulis emas dari perspektif kewangan. Tuan-tuan katalah bagaimana nak bebas kewangan? Bagaimana nak memanfaatkan emas ke arah bebas kewangan? Ini ada saya tulis dalam topik yang paling akhir sekali. Okey. Bagus. Lagi kalau ada soalan tanya terus. Okey, seterusnya kita sambung. Emas boleh jadikan simpanan jangka panjang. Okey, emas ni dari sudut nilai jangka panjang, kalau tuan-tuan perempuan nak menyimpan, saya punya personal opinion, saya prefer simpan aset fizikal. Tanah, rumah, emas, perak. Sebab aset fizikal ni dia kalis inflasi. Contoh 1 dinar zaman Nabi dulu, 1 dinar ni emas 4.25 gram, boleh beli seekor kambing. Sekarang 1 dinar sekitar 800. Dekat Seremban ni 800 boleh dapat tak seekor kambing? Lepas 1400 tahun, 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. 1 dinar 800 boleh tak dapat 10 ekor kambing? Tak boleh. Boleh dapat 100? Of course tak boleh. Tapi tuan-tuan, perempuan, harga emas ni, saya nak cerita, harga emas tahun 1971, 1 ounce gold, 31.1 gram. 1 ounce 31.1 gram. Harga dia $35. Tahun 1971. Hari ni tahun 2017. 1 ounce gold berapa harga? Harga emas dunia hari ni? 1234. Oh, 123. Tak apalah, 1230 lah kata Harga emas ni dah naik berapa ribu persen dah ni? Lepas sejak 1971 sampai sekarang. Soalannya, kenapa 1 dinar hanya boleh beli seekor kambing? Lepas harga emas dah naik beribu-ribu persen. Harga emas naik banyak, tapi sebenarnya kita tak kaya. Seekor kambing juga. Kenapa jadi macam ni? Inflasi. Dia dari satu perspektif kita nampak harga emas naik. Dari perspektif yang sebaliknya, sebenarnya duit tu makin jatuh. Simpan emas sebenarnya tak kaya, tapi dia tahan kita daripada miskin. Simpan duit dalam bank, kita rasa kita kaya sebab kita nampak nombor dia bertambah, so kita rasa kaya. Contoh tuan-tuan perempuan simpan dalam bank, tabung haji atau SB, berapa dividen? Katalah 5%. 5%, 2 tahun ni dia jadi 10% lah. Simpan 2 tahun dalam bank, 20%, 10%. Ringgit dalam tempoh 2 tahun jatuh berapa persen? 35%. Kita rasa nombor dalam akaun dah bertambah, tapi kuasa beli duit jatuh. Sebab ringgit jatuh. Okey, contoh kambing tahun 1980-an, saya tanya ayah saya, tahun 80-an dulu berapa harga seekor kambing? Sebab saya ingat masa kecil-kecil dulu, saya pernah tengok ayah saya main bola sepak. Ayah saya ni footballer daripada muda sampai umur 60 lebih, sekarang ni masih main bola sepak. Betul sampai umur 60 masih main bola sepak. Dia main sekarang ni, kalau kat Padang tu dia yang paling tua sekali. Masih aktif. Saya pun tak larat main bola. Jadi masa tahun 80-an ni main bola sepak, hadiah dia apa? Kambing. Menang main kampung hadiah apa? Kambing. Sebab bila dapat kambing, dia orang buat kenduri. Tim bola sepak buat kenduri. Jadi saya ingat ayah saya, zaman dulu main bola sepak hadiah dia kambing. Saya tanya ayah saya, zaman dulu seekor kambing berapa harga? Dikata masa tu RM50. Sekarang 800. Hari ni RM50 boleh beli apa? Boleh dapat seekor kambing? Ekor saja.
Harga kambing, harga makin mahal apa ni? Kambing tetap seekor kambing, tapi kita perlu bayar duit yang lebih banyak untuk dapat kambing yang sama. Maksudnya kuasa beli duit yang kita pakai ni makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Walaupun nombor bertambah, kita tak semakin kaya. Kita psycho dengan nombor saja. Contoh tuan-tuan perempuan, katalah tuan-tuan perempuan beli hartanah di Kuala Lumpur. Katalah 30 tahun dulu harga hartanah tu 100,000. Lepas 30 tahun hartanah sekarang ni, hartanah yang sama tu boleh dijual pada harga 1 juta. So kita rasa, wah, kita makin kaya lah. Jual hartanah tu 1 juta. Boleh dapat lagi tak hartanah lain harga 100,000 di KL hari ni? Tak boleh. Boleh jual hartanah tu, balik duduk kampung. Beli rumah kampung 200,000. Tapi mungkin zaman dulu rumah kampung 20,000. Maksudnya walaupun nombor tu bertambah, kita tak semakin kaya. Sebab tu orang yang labur hartanah yang kaya ni macam mana? Bukan dapat duit hartanah untung dia jual, dia belanja, bukan. Dia dapat jual satu rumah, dengan duit tu dia boleh beli 2-3 biji rumah. Itu pelabur hartanah yang kaya. Okey. Sebab tu kekayaan tak boleh tengok pada nombor je. Bagi saya, kalau labur hartanah, tengok berapa banyak hartanah yang kita miliki. Jangan tengok pada nombor. Nombor tu kekayaan kita maya saja. Okey. Sebab tu kalau nak simpan untuk jangka panjang, apa saja tujuan jangka panjang? Contohnya simpan untuk pendidikan anak-anak. Simpan untuk pergi haji. Simpan dalam bentuk aset macam ni. Baru dia secure. Emas, tanah, hartanah. Contoh tuan-tuan perempuan simpan untuk pendidikan anak-anak. Bagi saya yang paling ideal ialah seorang anak sebuah rumah. Itu paling ideal. Tapi saya percaya tak semua orang boleh buat macam tu. Tapi daripada kita tak boleh beli rumah, kita boleh beli emas. Sebulan 1 gram, sebulan 1 gram, sebulan 1 gram. Kalau tuan-tuan perempuan simpan pendidikan sebulan 1 gram untuk setiap anak, bila dia umur 18 tahun, dia ada 216 gram. Tuan-tuan tahu tak, kos pendidikan hari ni, universiti tempatan sekitar 35,000. Ini berdasarkan apa yang PTN bagi pinjaman. 35,000 ni lebih kurang 216 gram ni. 220-240 gram. Saya percaya 18 tahun akan datang, 216 gram ni cukup untuk kos pendidikan pada masa tu. Walaupun apa pun berlaku pada ekonomi dan politik. Tapi kalau simpan duit dalam bank, kita buat projection. 18 tahun akan datang dia akan ada 100,000. Mungkin 100,000 saya rasa masa tu mungkin nilai dia kecil. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku in future. Sebab duit dia tak boleh menyimpan nilai. Saya suka cerita pasal nilai ni. Okey, nilai emas terletak pada berat dan ketulinan. Lepas 1,400 tahun, emas tu nilai dia kekal pada berat dan ketulinannya. Nilai kambing pada jenisnya, saiznya. Okey, nilai kambing terletak kat situ. Nilai duit ni terletak kat mana? Kertasnya? Nombornya? Jaminan kerajaan. Kalau ekonomi tak okey, politik tak okey, sebenarnya nilai sebenar dia adalah kosong. Duit ni nilai sebenarnya adalah kosong. Dia tak ada nilai. Dia hanyalah pokok, dibuat jadi kertas dan diletakkan nombor. Jadi dia RM100. Nilai sebenar dia kosong. Nak tahu senang saja. Duit ni RM100. Potong 2, dia jadi RM50. RM50 tak? 1 dinar potong 2. Jadi tak setengah dinar? Jadi. Duit ni, ambil duit kawan. Gambar Agong ni rasa tak cukup handsome. Tambah misal pakai spek. Berapa nilai dia? Kosong. Duit ni, sayanglah cantik. Simpan bawah bantal. 30 tahun akan datang, keluarkan duit ni. Berapa nilai dia? Kosong tau. Tuan-tuan perempuan masih ada duit yang ada gambar dolar tu? Kan duit lama kan dia tak ada RM kan? Dia macam ni. Siapa masih simpan duit yang ada tanda ni? Nilai dia kosong.
Bawa lah pergi bank tengok berapa harga dia. Simpan bawah bantal, lepas 20 tahun keluarkan balik, nilai dia kosong. Tu tak payah cerita kalau simpan kat rumah, rumah terbakar. Kadang-kadang ramai yang suka simpan duit yang banyak kat rumah, especially suri rumah. Ada jiran saya tu, dia jenis simpan duit yang banyak. Bila dia tahu tentang emas, saya cakap, sebab dia banyak kes, rumah terbakar, duit habis. Saya cakap, kalau jenis suka simpan duit kat rumah, beli emas dulu, emas tu simpan kat rumah. Rumah terbakar pun emas tu tak terbakar. Emas ni nilai dia bertahan. Dia dikatakan satu-satunya aset kewangan yang tak akan, nilainya tak akan jatuh kosong. Sebab emas dia tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Cuba tuan-tuan perempuan bagi tahu saya macam mana cara nak musnahkan emas sampai hilang nilai dia. Potong halus-halus jadi kecil, habuk-habuk, ada nilai tak? Nilai. Harta lain semua boleh musnahkan. Apatah lagi duit. Rumah boleh dimusnahkan, boleh dicipta dan dimusnahkan. Emas tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Kalau katalah Tuhan takdirkan dalam bumi ni ada 100,000 tan emas. Jadi emas tu kekal, dia kekal kuantiti tu daripada awal hingga kiamat. 100,000 tan. Maksudnya trading emas ni berlegar 100,000 tan itu saja. Dia tak bertambah, tak berkurang. Yang bertambah tu ialah yang keluar daripada lombong, bukan orang cipta. Aset lain orang boleh cipta, emas tak boleh cipta. Okey? Jadi emas nilai dia terletak pada berat dan ketulinan. Duit dia tak ada nilai sebenar. Sebab tu duit dia tak boleh menyimpan nilai. Dan sudut jangka panjang, duit sebenarnya hanya sesuai untuk transaction saja. Transaction jual beli, yes, pakai duit. Tapi nak simpan, pada saya baik simpan aset-aset fizikal. Emas, perak, tanah, rumah, simpan aset macam tu. Tuan-tuan, perempuan, saya tanya, ni founder Public Gold ni, ni cerita menarik kan. Founder Public Gold ni, Datuk Wira Louis Eng ni, dia adalah milioner dalam pasaran saham tau. Dia bukan kaya dengan emas tau. Dia jadi milioner dalam pasaran saham. Lepas dia kaya tu, dia buka company gold. Saya tanya dia personally, Datuk, kenapa Datuk kaya dalam pasaran saham, Datuk buka company gold? Ini jawapan dia. Dia kata personally, opinion dia rasa bagi dia emas adalah aset yang selamat bagi semua orang. Simpan emas tak ada risiko jatuh lingkup. Dia kata pasaran saham, ya betul, dia kaya dalam pasaran saham, tapi yang lingkupnya ramai. Emas tak ada risiko lingkup. Saya tanya ayah saya, beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas saya balik kampung. Ayah saya ni sebenarnya dia bekas jutawan dalam pasaran saham. Saya baru tahu masa dia 2 bulan lepas baru saya tahu. Dia jutawan saham pada tahun 1997. Sebelum 1997 dia kata dia start melabur dalam disimpan duit dalam SB sampai duit dia 100,000, dia labur dalam saham. Dia labur dalam saham sampai duit dia tu daripada 100,000 jadi 1.4 juta pada tahun 1997. 1.4 juta dulu dan sekarang tak sama 1.4 juta nilai sekarang mungkin 4-5 juta atau mungkin 10 juta. Lagi-lagi masa tu ringgit mahal. Kan ringgit masa tu RM2.5 untuk $1. Sekarang ni dah RM4.5. Dia kata tahun 1998 pasaran saham jatuh sangat teruk. Dia daripada 1.4 juta akhir sekali nilai saham dia yang ada tinggal 400,000. Hanya dalam tempoh setahun. Dia kata ramai kawan-kawan dia yang jatuh lingkup. Yang jadi gila pun ada. Sebab masa tu ramai orang bila untung besar dalam saham, dia berhenti kerja. Kalau boleh buat loan, dia buat loan untuk beli saham. Bila jatuh saham jatuh, kerja tak ada, harta pun tak ada. Ayah saya sebut, dia kata masalahnya masa dia labur dalam saham tu, dia kata bila saham jatuh, kita tak ada apa-apa. Kita hanya ada kertas dan nombor saja. Kenapa dia tak jatuh lingkup pada tahun 1998? Dia kata masa dia kaya dalam saham, dia beli rumah, dia beli tanah, dia beli kereta. Jadi bila pasaran saham jatuh,
Rumah masih ada, kereta masih ada, tanah yang dia beli masih banyak. Sebab tu dia tak jatuh lingkup dan dia cerdik masa tu, dia tak berhenti kerja. Jadi emas dalam apa keadaan pun kita tak akan jatuh lingkup. Kalau tuan-tuan perempuan beli emas, tak datang seminar, tak baca buku, simpan je emas, tak akan jatuh lingkupnya. Bahkan saya ramai yang simpan emas dulu, orang kampung ramai orang kampung yang simpan emas daripada dulu, dia tak tahu pun harga emas sekarang ni naik. Sepupu saya dekat kampung, dia nak jual, dia susah dia terdesak, tapi dia ada barang kemas. Dia nak jual dekat ayah saya, barang kemas tu dia nak jual 4,000. Sebab dulu dia beli 1,000 lebih. Dia nak jual dekat ayah saya 4,000. Ayah saya tak tahu pasal emas. Kalau beli 4,000 kan beli lebih mahal. Ayah saya takut beli lebih mahal daripada market, ataupun dia bayar lebih murah daripada market. Jadi dia tak tahu. Dia bagi tahu dekat sepupu saya tu, ambil emas ni, pergi tanya dekat kedai emas berapa dia nak ambil. Tuan-tuan tahu tak berapa kedai emas tu nak ambil? Agak-agak? Kedai emas tu nak ambil 11,000. Simpan emas, tak ada knowledge, tak belajar, tak pergi seminar emas, tak baca buku, nak jual emas 11,000. Masuk emas dalam apa keadaan sekalipun, simpan emas tak akan jatuh lingkup. Itu kelebihan emas. Dia satu-satunya aset kewangan yang dia tak akan jatuh kosong. Sebab tu emas ni dalam sejarah manusia, emas ni digunakan sebagai duit tau. Emas dalam sejarah manusia digunakan sebagai duit. Sebelum 1971, emas adalah duit. Kalau tuan-tuan perempuan buka graf harga emas, emas daripada dulu sampai 1971, harga emas dia mendata je. Lepas 1971, emas diputuskan hubungan dengan duit, baru harga emas naik. Sebelum 1971, tak ada istilah pelaburan emas. Sebab emas, duit yang kita pakai ni, masa tu, hanyalah voucher bagi mewakili duit. Duit bukan yang ni, duit sebenar adalah emas. Ini hanyalah kupon saja, voucher saja bagi mewakili emas. Tuan-tuan perempuan pernah pakai mesin Robi layan diri? Pernah Dia boleh masukkan duit ke dia kena masukkan token? Token. Mula-mula kita kena tukar duit ni dengan token, betul tak? Dengan token tu baru boleh kita guna masuk washing machine. Token tu boleh pergi kedai beli barang tak? Tak laku. Dia hanya laku di kedai itu saja. Begitulah sejarah penciptaan duit. Duit ni sebenarnya asalnya adalah token bagi mewakili emas. Dekat duit US dulu dia tulis apa? Redeemable in gold. Duit US dulu lama, redeemable in gold. Maksud duit ni pergi bank boleh keluarkan emas. Duit sebenarnya adalah emas. 1971 US putuskan antara duit dengan emas. Barulah duit hari ni dinamakan wang fiat. Duit yang tak disandarkan kepada apa-apa aset fizikal. Saya selalu cerita bahagian tu tapi kali ni saya tak cerita detail. Detail saya ada cerita dalam ni. Dapatkan buku wang emas. Okey, seterusnya. Emas boleh dijadikan pelindung kekayaan. Kalau ikut nasihat Azizi Ali saya sebut tadi, dia nasihatkan 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Sebab 90% kekayaan yang kita simpan selain daripada emas, dia akan terjejas bila ekonomi terjejas, politik terjejas. Kan? Tuan-tuan simpan duit dalam bank, katalah 90% simpan dalam bank, ringgit jatuh, kuasa beli dia jatuh 35% dalam tempoh 2 tahun. Tahun 2015 harga emas di paras yang terendah dalam tempoh 5 tahun. 2015 Tapi siapa yang beli emas tahun 2015, jual akhir tahun dia untung dekat 20%. Harga emas dunia terendah, tapi siapa beli emas di Malaysia, beli awal tahun, jual akhir tahun untung dekat 20%. Bukan sebab harga emas naik, sebab ringgit jatuh. Okey? Sebab emas dia protect daripada ketidaktentuan ekonomi dan politik. Dalam worst case scenario berlaku peperangan, 90% ni kebarangkaliannya habis. Kan katalah berlaku peperangan na'udzubillah. Tuan-tuan simpan harta lain selain daripada emas. Apa nilai yang ada masa tu? Ada nilai tak? Tanah ada nilai, rumah ada nilai masa tu? Bila berlaku peperangan? Tak ada nilai. Yang boleh buat lari cuma emas saja. Sebab tu pakar kewangan suggest 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Emas ni berlakulah tonggang terbalik ekonomi untuk politik, simpan emas tak terjejas.
Okey. Jadi recommend 10%. Okey, yang seterusnya, emas boleh dijadikan modal pusingan bisnes. Wanita Kelantan suatu ketika dulu, dia sinonim dengan pakai barang kemas yang banyak. Okey. Barang kemas ni sebenarnya bukan hanya untuk perhiasan. Ini adalah perhiasan, ini adalah simpanan, ini adalah backup belanja hangus, dan ini juga adalah modal pusingan bisnes. Mereka bila mereka nak berniaga, mereka buat apa? Mereka bawa barang kemas ni pergi dekat pajak gadai. Dulu belum ada Ar-Rahnu. Dapatkan pinjaman, berniaga. Untung daripada perniagaan, tebus balik emas. Akhir sekali emas dapat balik, untung dapat. Dapat untung yang banyak, mereka tambah lagi modal pusingan. Bagi peniaga kecil sederhana, saya rasa teknik tu bagus. Sebab daripada kita simpan modal tu dalam bentuk cash, tapi kita jangan pakai cash, pakai masa nak berniaga je, risiko modal tu makin kurang sangat tinggi. Contoh orang berniaga dekat kampung, sangat sinonim bila buka kedai, barang penuh dalam kedai. Makin lama berniaga, makin lama tak ada barang, betul tak? Sebab apa? Dia rasa duit bisnes tu adalah duit dia. Tarik sikit-sikit, lama-lama habis. Tapi kalau simpan dalam bentuk emas, emas tu tak akan kurang. Okey? Itu bagus. Emas dijadikan modal pusingan bisnes. Lagi bagi siapa yang berniaga secara kontrak pun boleh pakai teknik ni. Projek bagi peniaga kecil dan sederhana secara kontrak boleh buat cara ni, simpan emas sebagai modal pusingan. Okey, emas boleh jadikan wang ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, emas ni dia laku kat mana-mana. Tuan-tuan beli emas public gold, katalah public gold tutup, tak perlu risau, sebab emas laku kat mana-mana. Pada bila masa, mana-mana negara bawa duit Malaysia pergi luar negara, of course memang tak laku lah. Duit dolar US pun ada negara yang tak terima tau. Emas tak ada negara yang tak terima emas. Ini contoh yang berlaku masa berlaku peperangan dekat Vietnam. Rakyat Vietnam ramai lari keluar negara, tinggalkan negara dia, mereka jual semua harta-harta ni, semua convert jadi emas. Istimewanya emas Vietnam ni, Vietnam Kintan ni, dibentuk dia nipis dan dia boleh sorok dalam jahitan baju. Dan pelarian tu sebenarnya bawa emas yang banyak, tapi orang tak sedar lah sebab dia boleh sorok dalam jahitan baju. Kalau berlaku macam tu dekat negara kita, emas yang paling senang bawa lari ialah gold bar 1 gram. Cabut dia punya tu, boleh bawa lari sebab dia kecil-kecil. Kalau siapa yang beli setengah kilo tu, dia jenuh sikit lah. Okay. Dulu saya baca benda-benda ni dalam buku je tau. Tapi ada dealer emas public gold, anda saya, dia pakcik duduk dekat Kuantan. Dia kata dia pernah tengok dekat Kuala Kemaman, orang Vietnam ni dia nak dapatkan barang, dia gunting emas tu. Kan emas dia nipis, nak bayar pakai emas, gunting. Emas boleh jadikan duit antarabangsa. Okey. Okey, emas boleh dijadikan backup kejatuhan ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang beli emas takut emas jatuh, kalau dia tahu sebenarnya simpan dalam bentuk duit, lagi takut. Dari sudut harga, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 1997, 1998. Emas dalam sejarah 30 tahun tak pernah jatuh 50%. Itu dari sudut harga jatuh. Okey. Emas kalau dia jatuh, dia adalah emas. Kalau dia jatuh, macam berlaku tahun 2013 bila harga emas jatuh dalam $100 seminggu. Orang serbu pergi beli emas. Kedai-kedai emas ni dalam satu conference dia buat pembentangan, dia kata apa yang berlaku kepada jualan emas bila harga emas jatuh? Jualan seminggu dikata dekat Malaysia ni sama dengan jualan sebulan masa harga biasa. Jualan seminggu sama dengan jualan sebulan. Maksudnya bila harga jatuh, orang serbu pergi beli emas. Tuan-tuan perempuan, ringgit jatuh dalam setahun dua ni. Ada orang pergi serbu pergi beli ringgit luar negara? Ringgit orang tak nak. Sebab ringgit kalau jatuh dia adalah kertas. Emas kalau dia jatuh adalah emas. Sebab tu siapa yang tahu emas, bila harga emas jatuh dia happy. Sebab dia boleh beli barang yang mahal dengan harga yang murah. Okey. Emas dari sudut jangka panjang, saya confirm harga dia naik.
Siapa nak simpan emas dalam jangka panjang, saya percaya harga emas akan confirm akan naik dalam jangka panjang. Kenapa akan naik? Saya ada tulis dalam buku ni. Tuan-tuan dan puan, harga karipap akan naik tak jangka panjang? Harga karipap? Karipap naik, rumah naik. Kenapa naik? Inflasi. Kuasa beli duit makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Emas sama juga. Harga karipap boleh naik, takkan harga emas tak naik? Okey. Contoh orang yang berniaga, makcik yang berniaga karipap tahun 1980-an. Saya suka cerita 80-an sebab saya lahir tahun 80-an, tahun 1980. Harga sebiji karipap tahun 1980 10 sen. Hari ni nak dapat karipap saiz yang sama, kita perlu bayar berapa? 40 sen tu saya kecil saya cakap. Saiz sama saya ingat 50 sen. Lepas 30 tahun lebih, harga karipap sudah naik 5 kali ganda. Daripada 10 sen naik 50 sen. Persoalan sekarang, adakah makcik yang berniaga karipap zaman sekarang lebih kaya berbanding makcik berniaga karipap zaman dulu? Sebab harga karipap dah naik 5 kali ganda? Tak. Sama juga. Kita bayar 50 sen hari ni, dapat karipap saiz yang sama juga dengan bayar 10 sen dulu. Naik itu bukan sebab dia naik, kuasa beli duit makin jatuh. Okay? Sebab tu saya percaya harga emas, beli emas long term, jangan risau pasal harga. Beli saja. Tengok tahun 1997, $1 RM2.5. $1 US RM2.5. Tahun 1998, $1 RM4.70. Naik ke turun tu? Daripada RM2.5 ke RM4.70? Naik ke turun? Ringgit? Dia turun lah. Saya cakap ringgit makin turun. Sekarang masa saya buat posting tu harga RM3.60. Saya takut dia naik, dia jatuh ke RM5. Dia kata mana jatuh pula, naik lah. Daripada RM3.50 naik ke RM5. Tak, maksudnya kita nak dapat $1 dulu kita bayar RM2.50. Lepas tahun 98 kita kena bayar RM4.70 untuk dapat $1. Maksudnya kita kena bayar duit yang banyak untuk dapat dolar yang sama. Maksudnya dia makin jatuh lah. Tahun 2015 $1 RM3.50. Tahun 2016 $1 RM4.40. Hari ni RM4.50. Dulu saya ikut pakar kewangan, disebut duit simpanan kecemasan 6 bulan pendapatan kena simpan dalam bank. Tapi bila saya tengok ringgit jatuh 10 sen seminggu, 10 sen seminggu tahun 2015, saya cek balik sejarah tahun 97-98 ni tak boleh jadi. Ringgit mungkin boleh pergi RM5. $1 mungkin boleh pergi RM5. Sejak daripada situ saya decide dana kecemasan saya hanya maksimum 3 bulan pendapatan je dalam bentuk cash di bank. Extra sama ada saya convert dalam bentuk emas. Kalau duit banyak, saya boleh beli hartanah. Jangan simpan cash yang banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar Robert Kiyosaki sebut savers are losers. Savers are losers. Siapa yang simpan duit dia rugi. Tapi ramai orang tak faham maksud Robert Kiyosaki ni. Dia ingat savers are losers maksudnya jangan simpan duit, belanja je habis. Ada yang faham macam tu? Bukan maksud macam tu. Sebab ada orang tanya Aziz Ali, Tuan Aziz Ali, apa pandangan tuan tentang savers are losers? Aziz Ali jawab apa? Siapa yang tak menyimpan tu lagi losers. Maksud Robert Kiyosaki, jangan simpan cash yang banyak dalam bank. Sebab kuasa beli duit makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Nombor kekal tapi kita makin miskin. Nombor bertambah, kita makin miskin. Okey, emas boleh dijadikan alat untuk sorokkan kekayaan. Emas satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan. Bila kita beli emas, simpan emas, tak ada siapa yang tahu berapa banyak emas yang kita ada. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, ada orang tahu tak berapa banyak? Ada orang tahu. Beli hartanah, kerajaan tahu tak berapa banyak kita ada hartanah? Tahu. Siapa ada duit banyak, berniaga, tak masuk, tak bayar cukai, tiba-tiba beli rumah, memang kena. Sebab rekod ada. Emas tak ada dalam rekod. Orang bankrupt pun boleh simpan emas. Orang bankrupt tak boleh simpan harta lain. Duit dalam bank tak boleh, rumah semua tak boleh. Emas boleh. Sebab dia satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan.
Jadi sebab saya pernah ada ramai beberapa orang yang bankrupt pernah contact saya dan beli emas dari saya sebab dia bankrupt. Saya kata kenapa duit tak simpan dalam akaun isteri? Saya cerita dalam buku ni. Seorang lelaki tu dia kata masalahnya dia isteri saya dah meninggal, dia kata. Isteri dia dah meninggal 3 tahun lepas. Dia bankrupt, isteri meninggal, nak simpan duit kat mana? Nak kahwin dengan orang lain, dia bankrupt. Ada orang nak kahwin, susah dalam kedudukan dia kat dalam bankrupt nak kahwin lain, tak mudah. Okey, jadi emas boleh simpan walaupun orang yang bankrupt. Cuma siapa yang simpan emas, siapa simpan emas mesti bagi tahu kepada waris dekat mana kita simpan emas. Sebab emas ni kalau kita tak bagi tahu, tak ada dalam rekod. Contoh tuan-tuan simpan dekat rumah, adalah sebahagian simpan kat rumah, bagi tahu kepada waris kat mana kita simpan tu. Kan? Suami bagi tahu kepada isteri, isteri selalu tak bagi tahu suami lah. Itu selalu lah. Feedback banyak saya dapat. Sebab saya deal dengan 4,000 lebih pembeli emas ni. Bila saya tanya public gold, dia ada contact form tu, emergency. Contact siapa? Waris. Suami memang letak isteri. Isteri selalunya jarang letak suami. Mak dia ke, anak dia ke. Tapi poinnya kena bagi tahu lah. Okay? Emas ni saya tengok kadang-kadang kita hilang kena curi, takut kena curi tapi ramai yang hilang tu sebab apa tahu? Bila dia simpan kat rumah, dia suka simpan tempat orang yang tak terfikir. Last kali dia pun tak terfikir. Banyak kes hilang sebab bukan kena curi, dia tak tahu dia simpan mana. Sebab bila simpan, dia simpan ceruk ni lah, ceruk sana lah, bawah sana, bawah sini. Last kali aku simpan kat mana? Jadi tips ni saya nak bagi, kalau tuan-tuan perempuan simpan emas dekat rumah, simpan dekat 1-2 tempat cukup. Jangan banyak tempat. Sebab saya sendiri pernah hilang 8 dinar. Sebab macam tu lah. Tapi saya jumpa balik lepas tahun. Hilang 8 dinar tu, masa bila saya jumpa, saya nak kemas-kemas rumah dan nak buang dah kotak tu. Nasib baik saya terbuka kotak tu, ada emas dalam tu. 8 dinar banyak 8 dinar. Sekarang 8 dinar berapa? Dekat 10,000. 6 dekat 7,000 Cik Syukur Hashim, guru emas saya pun pernah hilang 10 gram, dia cakap. Jenis simpan macam tu lah. Simpanlah sekali lupa. Okey, cara menggunakan emas, kita ada masa sikit lagi. Okey, emas boleh dijadikan medium transaksi, jual beli. Sebab emas adalah duit. Saya percaya suatu hari nanti emas akan kembali jadi duit. Sebab bila orang dah tak percaya duit kertas, orang akan kembali kepada duit asal, iaitu emas. Jadi sekarang ni Public Gold sudah launch, dipanggil PG Mall. PG Mall ni tuan-tuan perempuan boleh jual beli barang pakai emas. Tuan-tuan berniaga nak jual barang, boleh terima emas sebagai bayaran. Kan Public Gold ada akaun emas gap. Nak jual barang, boleh terima emas sebagai bayaran. Okay. Nak beli barang, boleh bayar menggunakan emas di PG Mall. Okay, emas boleh dijadikan hadiah bernilai. Tuan-tuan perempuan, sekarang ni kan Public Gold dah ada item sekecil 0.5 gram. Item 0.5 gram ni saya bukan guna untuk investment. Saya beli untuk hadiah. Contohnya baru dapat anak saudara. Harga RM100, 110. Bagilah. Saya rasa kan emas ni semua orang anggap emas ni bernilai. Contoh hadiah kahwin. Masalah hadiah kahwin ni banyak berlaku pembaziran yang besar tu. Semua orang datang bagi pinggan mangkuk. Semua pinggan mangkuk kan. Akhir sekali pinggan mangkuk tu berlonggok tak pakai. Baik sikit pinggan mangkuk tu kita balik bagi orang lain. Tu baik sikit lah. Kan? Cuba tengok perhati pengantin yang dapat hadiah. Buka-buka, barang ni lagi. Buka-buka, pinggan mangkuk lagi. Pinggan mangkuk lagi. Emas tak ada possibility macam tu. Emas lagi. Emas lagi tak ada. Emas. Tuan-tuan perempuan dah tahu Public Gold bagi emas. Orang mesti ingat, dia ni lah satu-satunya kawan aku yang bagi emas. Nak bagi hadiah untuk tuan-tuan ada staff, pekerja bawahan, nak bagi award, bagi emas. Jangan bagi barang lain. Kadang-kadang kita spend harga yang sama juga, 100 lebih juga kita spend hadiah. Tapi orang tak anggap benda tu bernilai. Saya dulu masa saya berhenti kerja tahun 2013, kawan-kawan kumpul duit. Beli apa? Beli pen yang mahal. Saya kan pen mahal dengan pen RM5 tu bagi saya sama je. Bagi dia bernilai. Pen tu saya pun dah tak tahu kat mana. Bagi dia bernilai, bagi saya tak bernilai. Sebab tu emas semua orang anggap benda tu bernilai. Okay?
Emas boleh dijadikan mas kahwin. Saya tengok bagus orang jadikan emas sebagai mas kahwin ni, biasanya mas kahwin dia akan bertahan lebih lama berbanding bagi dalam bentuk duit. Bagi dalam bentuk duit, lepas majlis habis terus. Especially dah baru masuk rumah baru kan, habis. Emas biasanya orang tak jual. Especially emas untuk mas kahwin. Kat situ ada sentimental value yang tinggi. Saya rasa kalau terdesak nak pakai duit pun orang akan pajak je, tak jual. Okay? Bagi emas sebagai mas kahwin. Sebab kita semua dah tahu emas, ada saudara mara nak kahwin, recommend beli emas. Bagi duit ni dah ketinggalan zaman tau. Ni zaman orang bagi emas sebagai mas kahwin. Okey, emas boleh jadikan alat pinjaman. Kalau ada orang nak pinjam duit, jangan bagi pinjam duit. Tuan-tuan dah belajar emas, dah tahu tentang kuasa beli, siapa nak pinjam, bagi pinjam emas. Sama ada dia nak jual ke dia nak pajak emas tu, itu hal dia. Sebab apa? Tuan-tuan bagi pinjam, ini cerita saya Saya bagi pinjam kepada kawan RM2,000 10 tahun yang lalu. Dia nak kahwin, Zul pinjamlah, aku nak pakai duit. Lepas majlis ni, bulan depan aku start bayar RM50 sebulan. Sampai sekarang 10% pun tak bayar. Kalau dia bayar sekarang, boleh tak saya claim dia minta dia bayar RM4,000 sebab dah lewat? Tak boleh, dia jadi riba. RM2,000 dulu dengan RM2,000 sekarang, kalau dibayar RM2,000 sekarang, sama tak kuasa beli RM2,000 dulu dengan sekarang? Tak sama. Jadi kita rugi dari sudut kuasa beli. Tuan-tuan dan puan, bank Islam pun tak ada bagi pinjaman cara Islam tau. Ada tak Islamic banking bagi pinjaman cara Islam? Cuba tengok term akad tu, ada akad pinjaman? Tak ada. Akad pinjaman, pinjam RM2,000 kena bayar RM2,000. Bank Islam pun tak bagi pinjaman. Dia bagi pembiayaan. Akad tuan-tuan buat dia panggil financing Produk Islamik dia panggil financing, bukan loan. Financing ni bukan akad pinjaman, dia akad jual beli. Beli kereta harga RM50,000. Tapi akad dengan bank jual beli RM60,000. Kita bayar ansuran. Jadi bila kita pinjam, zaman Nabi dulu bila bagi pinjam emas. Nabi bila dia bayar tu sebab zaman dulu, zaman Nabi tu bagi pinjam emas tau. Jadi bayarlah lewat 10 tahun, 20 tahun pun emas kuasa beli dia kekal. Tahun 10 tahun yang lalu RM2,000 boleh beli 10 dinar. 10 tahun yang lalu. Hari ni 10 dinar RM8,000 tau. Kalau kita pakai sistem pinjam duit ni, makin lewat orang bayar, makin untung dia bayar. Lagi lewat lagi untung sebab kuasa dia beli ni makin kecil, makin kecil, makin kecil. Makin rugi orang yang bagi pinjam. Tapi cuba bagi pinjam emas. Agak-agak orang tu nak bayar lewat tak? Dia mesti cari duit cepat-cepat nak bayar balik. Emas makin lewat dia bayar makin mahal. Sebab duit makin lama makin jatuh. Jadi kita orang yang bayar lewat ni, kita tak rugi dari sudut kuasa beli. Bayar lewat tak ada hal. Dulu pinjam 10 dinar. Akan datang bayar balik 10 dinar, ketulinan yang sama, berat yang sama. Okey? Bagi pinjam emas. Tapi yang paling baik jangan bagi pinjam. Itu paling baik. Sebab pinjam ni sebenarnya kita menyemai api permusuhan. Kalau orang dalam keadaan terdesak, family apa semua, bagi apa yang kita boleh bagi dan lupakan bahagian tu. Jangan bagi pinjam. Saya tahu benda tu susah diamalkan tapi tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Orang nak pinjam, minta maaf lah, duit aku dah jadi emas. Nak pinjam boleh, aku boleh bagi pinjam emas. Tapi saya rasa orang bagi pinjam emas dia tak nak. Saya rasa lah. Kau nak pinjam boleh, aku boleh bagi pinjam emas dah. 10 dinar ambil lah. Nanti kau bayar balik 10 dinar. Okey? Okey, emas boleh jadi alat jadian pendapatan. Ini bagi yang siapa yang jadi ejen emas, dealer emas Public Gold. Siapa kat sini dealer emas Public Gold angkat tangan? Dealer emas Public Gold. Okey, dealer emas Public Gold, macam mana yang nak buat duit yang besar dengan sebagai dealer emas Public Gold? Ilmunya ada di jutawan emas leadership training. Register, pergi belajar. Kekayaan kita bukan pada duit pada ilmu. Tuan-tuan, saya kan kalau orang nak, Cik Zul, saya nak beli Cik Zul punya dealership, saya nak bayar 4 juta. Minta maaf, saya tak nak jual. Value dealership saya lebih daripada 4 juta sekarang ni. Kalau orang nak beli saya punya dealership saya nak beli PG002369. Itu saya punya PG code minta maaf, saya tak jual. Macam mana nak naikkan value tu? Pergi belajar. Okey. Sekarang ni kalau nak jual 10,000 ada orang nak jual kot. Dealership. Okey, pergi belajar. Beli cash 10,000. Aduh. Income saya dapat daripada Public Gold, saya tidur pun lebih 10,000. Saya tidur 2-3 bulan pun lebih 10,000.
Okey, last sekali. Okey. Bagaimana nak cari emas yang terbaik? Okey, tuan-tuan dan puan nak cari emas yang terbaik, kena cek 5 kriteria ni. Kena tengok secara package. Jangan tengok, oh, saya nak beli emas ni lah terbaik sebab harga paling rendah. Harga emas yang rendah, murah tak semestinya dia terbaik. Harga murah tak semestinya terbaik. Nak cari terbaik tak terbaik, kena cek 5 kriteria ni. Sebab saya pernah ada orang kontak saya, dia beli emas jenama lain bukan public gold. Sebab dia kata jenama tu lebih murah daripada public gold. Dia beli, nilai dia 2 juta. Happy lah dapat beli harga murah. Lepas 2 tahun dia nak jual, apa berlaku? Company tu tak nak beli balik. Company tu hanya jual saja. Sebab tu dia boleh jual murah. Jual saja, beli tak. Jadi apa dia nak buat? Emas tu dia terpaksa jual dekat kedai-kedai emas dengan susut nilai spread sebanyak 25%. Okey. Kena cek 5 kriteria ni. Dia macam ni lah. Nak kahwin jangan tengok cantik dan handsome saja. Cantik dan handsome saja tak semestinya terbaik. Sebab Nabi cakap nak pilih pasangan ni kena tengok 4. Kecantikannya, keturunannya masuk keluarga dia lah. Hartanya, sekarang ni kerja apa lah. Kerja apa? Akhir sekali agamanya. 4, Nabi suruh tengok 4. Nabi pun suruh pilih pasangan secara package. So kita tengok emas secara package. Harganya, spreadnya, stoknya. Ada pengeluar emas, kita boleh beli masa harga mahal. Bila harga murah, harga jatuh mendadak, dia tak ada barang, dia tak boleh jual. Tunggu harga naik nanti baru boleh beli. Public gold tak ada masalah, dia sudut stok. Tuan-tuan nak beli 100 kilo pun, masa harga murah public gold boleh jual. Cawangan jual beli banyak. Senang jual beli sebab ada branch yang banyak. Kita tak boleh depend on agent. Agent hari ni aktif. Tahun depan mungkin tak aktif. Hari ni dia boleh jual. Nak beli balik tak ramai agent boleh beli balik. Sebab capital. Okay? Jaminan beli balik. Akhir sekali company tu mesti jamin beli balik bila kita nak jual. Okey, ada apa soalan setakat ni untuk ni? Apa-apa soalan? Kita ni last slide ni. Ada apa soalan setakat ni? Tanya saja, jangan nanti saya balik WhatsApp saya. Okey. Saya nak jawab WhatsApp terjenuh, okey? Cik Zul cakap tadi kata orang bankrupt pun boleh beli kan? Yap. Okay, anda katakanlah saya adalah 3 public gold. Yap. Esok saya isytiharkan bankrupt. Apa jadi dengan akaun public gold? Adakah masih aktif atau tak? Aktif. Kalau saya nak menjual balik dengan public gold, sebabkan public gold uruskan payment berdasarkan bank kan? Okey. Macam mana dengan payment saya? Macam ni public gold, sebab ada kes orang yang bankrupt dia jadi dealer public gold. Kalau commission public gold masukkan dalam account gap, dia keluarkan fizikal, dia jual emas tu kepada customer untuk dapat cash. Bukan public gold masukkan duit dalam account bank dia. Tak. Cash tu jual beli dengan customer lah. Mana boleh buat SI lah. Boleh buat SI lah. SI tu apa? Standing session. Pada public gold, tekan convert kepada bank. Boleh bagi tahu public gold, pembayaran tu saya nak bayar dalam bentuk gap account. Nanti kita keluarkan emas. Okey, bagus soalan tu. Jarang orang tanya. Lagi? Dia ada customer. Okey, lagi? Silakan, Cik. Sebenarnya antara faktor terbesar saya kata dapatkan tips macam mana kita nak approach customer kita sebagai dealer. Bila nak approach orang kadang-kadang susah sebab apa, dia fikir kebanyakan doktor nanti bila saya buat survey ataupun kita jual dengan berbagai orang, mereka anggap emas ni macam dia. Bila ada pulangan, maksudnya saya beli emas hari ni, besok boleh jual contohnya, malah akan naik. Itulah macam apa yang orang kata tadi. Sebab cuma mereka tak terdedah dengan emas dari segi kita yang banyak bercakap kita lah sampai kadang-kadang orang kata kering tekak. Kita kata emas ni untuk simpanan dan sebagainya, pelaburan ni kena dua. Maknanya tapi nak kata nak bagi dia beli emas tu memang sukar. Menyebabkan kadang-kadang ada setengah dealer yang kecewa. Okey. Apa tips sebenarnya yang tips sebenar. Kalau ikutkan tadi jawapannya kena pergi seminar. Betul. Untuk dealer public gold, siapa yang jadi dealer pergi juta emas di district training. 69, saya boleh katakan 90% persoalan macam mana nak grow business, jawapannya ada kat situ. Sebab banyak cara, dan dekat juta emas di district training tu dia ajar banyak cara, kita boleh pilih mana cara yang terbaik yang kita rasa sesuai untuk kita. Cara saya dulu, saya jadi dealer public gold, nak recommend dekat kawan-kawan apa? Saya bawa Dina ni. Dulu Dina dengan gold bar. Dina dulu tak ada seal
bagi pegang. Sebab saya percaya ramai orang tak pernah pegang dinar dan tak pernah pegang gold bar. Bagi pegang. Bila orang tanya, baru saya cerita kenapa saya beli. Banyak orang yang beli emas tu biasanya orang yang dah memang ada knowledge tentang emas. Dia memang mungkin sebelum ni dia dulu emas. Dia tengok kita jual emas betul. Okey. Dia beli dengan kita sebab dia dah ada sejarah. Okey. Majoriti macam tu. Okey. Cuma yang sukar adalah mereka yang memang baru. Okey, macam ni dealer emas yang paling berjaya dekat Malaysia, Cik Syukur Hashim. Saya nombor 2 lah. Cik Syukur Hashim nombor 1, saya nombor 2. Saya tak jual emas, Cik Syukur Hashim tak jual emas. Kami mengajar orang tentang emas. Dealer yang nak berjaya ialah mengajar orang tentang emas, fahamkan orang nak beli tak beli itu hal dia. Tugas kita ialah bagi ilmu. Itu kunci dekat situ. Okey? Jangan risau orang beli tak beli tu tak ada hal. Okey, lagi soalan? Kalau ada? Sila. Dan macam mana kita nak tahu emas jatuh? Tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Okey, macam ni harga dari sudut harga sebenarnya kita tak perlu tunggu harga jatuh. Ini ada slide awal tapi saya tak cerita tadi. Dia kalau ikut analis sebenarnya kajian hari ni, sebenarnya harga emas hari ni adalah sangat murah. Sebab dia below nilai dia sebenar. Nilai harga emas sebenarnya kalau ikut kalaulah duit disandarkan kepada emas, sepatutnya 1 ounce hari ni $7,000 per ounce. Sepatutnya, tapi hari ni baru 1,200. Harga emas sekarang ni sangat murah. Dan saya percaya beberapa tahun akan datang harga emas dia tak naik banyak. Sebab dia ada 2 faktor. Pertama sekali, US adalah penyimpan emas terbesar dunia. US dia tak nak dunia simpan emas, dia nak dunia simpan dolar. Simpan duit dia lah. Saya tak sempat cerita panjang ni, saya ringkas-ringkas. Yang kedua, faktor kedua, China. China ni adalah pembeli emas terbesar dunia. Akhir-akhir ni China adalah pembeli emas terbesar dunia. China punya target, dia nak cecah dia punya simpanan emas 8,000 tan. Sama macam US. Agak-agak kalau tuan-tuan dan puan sebagai pembeli emas terbesar dunia, nak harga naik ke nak harga turun? Turun ataupun harga kekal tak naik, betul tak? Jadi ini 2 kuasa besar sekarang ni yang sedang menekan harga emas. Once China dah cecah 8,000 tan, masa tu minta maaf. Saya rasa harga emas dah tak adalah 300-400 per gram. Mungkin 1,000 per gram. Masa ni beli banyak-banyak lah. Betul. Yup. Silver dengan gold mana yang Cik suggest untuk yang baru? Orang baru start dengan gold dulu. Saya 70% gold, 70% gold, 30% silver. Saya tak recommend start silver dulu sebab silver dia tak cair macam emas, tak liquid. Nak pakai duit tak boleh pajak silver. Emas boleh pajak. Ramai orang beli ni tanya bila boleh jual. Emas spread kecil, silver spread besar. Tapi dari sudut kenaikan jangka panjang, silver akan pergi jauh berbanding emas. Silver dikatakan gold in future. Sebab tanya saya cerita sikit. Kenapa silver, saya percaya silver akan naik pergi jauh. Harga silver sekarang ni undervalue. Sekarang ni tuan-tuan boleh check dalam Google, dia nama gold silver ratio. Gold silver ratio. Sekarang ni tak silap saya 1 kilo gold, 1 gold boleh beli, tak silap saya, dalam 60 kilo silver. 1 kilo gold, 60 kilo silver. Sekarang ni dia pernah cecah graf ni, nisbah ni, 1 gold 30 silver, 30 kilo silver. Dalam tempoh 10 tahun dia punya nisbah paling bagus, 1 gold dia boleh cecah 80 kilo silver. Okey, ni satu faktor Dia nisbah yang sebenar dia akan pergi, kalau ikut dalam sejarah, 1:16. Maksudnya siapa yang beli gold masa silver masa ni, nanti dia boleh beli banyak kilo gold kat sini. Dia convert silver tu jadi gold. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, zakat emas 85 gram. Berapa harga ini 85 gram? Sekitar 13,000 kot. 85 gram sekitar 13,000 kena zakat. Silver berapa kena zakat? 595 gram. Berapa harga sekarang? Bawah 2,000. Tak sampai 2,000. Simpan silver 2,000 dah kena zakat. Emas 13,000 baru kena zakat.
Saya percaya 595 gram ni sepatutnya harga dia 13,000. 595 ni harga sebenar dia adalah 13,000. Sepatutnya. Tapi sebab dia under value, hari ni harga dia tak sampai 2,000. Under value. Okey, itu nanti kita buat seminar silver pula. Okey, last soalan lain. Tak ada? Okey, kalau ada soalan nanti ada fire sale apa semua boleh soal jawab. Poinnya nanti jangan balik WhatsApp saya tanya soalan. Okey, itu saja, saya serah balik kepada branch manager. Nama siapa? Roger. Saya first time jumpa dia. Silakan Roger. Terima kasih.